الله الله يا الله 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 الله. Hari nanti yang kita perasan kita dah dikeluarkan daripada dunia ni. Kita dah disuruh tinggalkan dunia ni untuk pergi ke satu tempat transit. Tempat transit. Tempat transit ni sementara. Macam tadika ni ada buat transit. Menjelang dia nak pergi sekolah kebangsaan tu, transit kat situ. Lepas tu petang nanti mak dia ambil keluar kebangsaan. Maknanya dia sementara tu dia dekat tadika tu. Dia belajar pagi, dia transit. Lepas tu kan dia kadang-kadang dia pergi tempat lain pula. Mak dia ambil. Kadang-kadang ada yang transit daripada nursery ni. Pagi-pagi situ, transit sekejap, tengah hari nanti, cikgu siapkan dia pergi surau agama ke apa benda ke kadang gitulah. Kamu juga macam transit kita ni. Transit. Kita ni transit ni. Kat dunia ni transit. Kita tak permanent dekat sini. Kita transit. Kita ni macam orang jalan jauh, orang singgah RNR. Singgah RNR. Lepas tu nak jalan balik. Jadi tak ada orang buat rumah besar kat RNR. Tak ada orang duduk yang menyangka diri dia takkan balik-balik dah. Takkan bergerak dah. Orang berhenti pun sekejap RNR. Berhenti kencing. Berhenti nak ada urusan peribadi. Berhenti nak sembahyang. Berhenti nak makan. Lepas tu jalan balik. Sama juga kat dunia ni lah, kita transit juga. Kita hanya transit sekejap je. Ada orang transit dia 50 tahun. Ada orang transit dia 60 tahun. Lepas tu dia akan jalan balik. Pergi mana? Pergi tempat yang kekal lah. Itulah nama dia akhirat. Transit lagi dekat alam barzakh. Lepas tu dia akan pulang balik tempat akhirat. Itu yang kekal abadi lah. Cuma perjalanan ni memerlukan bekal. Perjalanan ni memerlukan bekal. Kalau dalam transit tu kita tak bawa apa-apa, tu masalah yang besar bagi kita. Tapi kalau dalam transit tu cukup bekal yang dia bawa, insyaAllah perjalanan ni akan jadi bahagia. Jadi kita hadir ni hari ke hari, minggu ke minggu dalam majlis ilmu ni, ini adalah bekalan yang kita prepare untuk kita balik ke sana lah. Sana itulah akhirat. Sana itulah barzakh. Tempat transit kat sini dia tak ada pembalasan kecuali atas beberapa dosa yang kadang Allah cepatkan balasan itu di dunia. Tapi kebanyakannya balasan itu berlaku di nada transit. Nada transit ni dekat barzakh. Dan ada setengah tu dia forward lagi. Dia forward lagi balasan ni. Dekat mana? Dekat dikatakan dekat akhirat. Tapi di dunia pun ada juga balasan pada orang baik yang saya cakap tadi. Jannatul ajilah. Syurga yang disegerakan. Dia rasa indah. Dia rasa tenang. Tenang dia dalam kehidupan. Dia rasa khusyuk dalam solat. Kalau Tuan Guru Ahmad Ridaudin kata antara jannatul ajilah itu apabila kita kenal Allah, kita makrifatullah, dan dengan makrifatullah tu kita dikatakan khusyuk dalam solat. Dulu dia ada cerita lah masa belajar dulu kan. Dia ada cerita, saya pernah pergi Syria. Dia ni pernah juga belajar kat Syria. Adalah guru-gurunya, diorang panggil sana ahli makrifah. Ini orang yang hebat lah dalam mengenal Allah. Ini orang baik, orang takwa. Dan saya pernah ada peluang, guru kata dulu, sembahyang belakang mereka. Tak sama macam sembahyang belakang orang lain. Jadi makmum Bila dia kata Allahu Akbar, kita pun tersentuh.
kita pun terasa. Dia dah dapat syurga. Dia dapat syurga dah. Nampakkan sunat dia lama. Dia dapat syurga yang segera kan. Dia rasa indahnya solat. Ni orang-orang yang sangat dekat, orang muqarrabin hati mereka pada Allah. Tetapi mereka pun mengusahakan benda tu dengan benda tempoh yang sangat lama dan mereka juga mengusahakan perkara tu dalam keadaan penuh jatuh bangun dia dalam mujahadah. Jadi kalau kita nakkan syurga yang disegerakan tu, macam mana guru-guru yang cakap, orang yang dapat syurga yang disegerakan ni, dia insya-Allah, ulama sampai cakap, confirm dia akan dapat syurga yang sebenar. Itu syurga hakiki kat akhirat. Apa syurga disegerakan tu? Hati dia tenang. Kalau pada hati dia tenang. Tak semestinya dia kaya. Tak semestinya dia miskin juga. Hati dia tenang. Dan dalam solat dia betul-betul dapat merasai dia ada solat dengan khusyuk. Itu dikatakan syurga disegerakan. Dia tak nampak Allah. Syurga dekat akhirat nanti dia nampak Allah. Tapi syurga kat dunia ni dikenal dan dirasa Allah dalam kehidupan dia. Itu nikmat yang paling besar. Macam ada orang ahli-ahli motivator kata kan, when Allah is your friend, cuba sambung. Tak nak dengar. When Allah is your friend. Tak pernah dengar, Ustaz. When Allah is your friend, you have everything. Apa buat? When Allah is your friend, you have everything ke? no. Dia bentuk question mark. When Allah is your friend, bila Allah ni rapat kita, who is your enemy? Baru nak jawab. Bila Allah ni rapat dengan kita rapat dengan Allah, who is your enemy? Siapa berani jadi musuh kita? Sebab musuh kita tu pun bawa kawan Allah. Tak adalah bimbang, tak adalah duka cita sebagaimana hati para wali. Betul tak? Orang-orang putih Muslim ni sampai dia boleh cakap macam tu. When Allah is my friend, who will be my enemy? Dia macam ada cabar lah. Kalau aku ada Allah di hatiku, dan aku yakin dengan Allah, siapa boleh jadi musuh aku? Sebab dia tahu Allah akan mentakdirkan yang baik dengan dia. Dia tahu Allah akan menentukan kehidupan dia yang baik. Kenapa? Dia akrab. Akrab nama dia muqarrabin. Dan dia telah memiliki orang muqarrabin ni iman apa? Yang kita belajar. Iman hak. Iman hak. Dia dah memiliki iman hak. Bukan ayat lagi dah. When Allah is my friend, who is my enemy? Tanya. Siapa terus sanggup jadi musuh aku? Mereka bila mereka memiliki, merasai, melihat Allah dengan mata hati, bukan lihat fizikal tau, yang salah faham. Dia nampak hikmah setiap kejadian daripada kehidupan dia, dia nampak setiap hikmah daripada ujian yang Allah jadikan pada dia, maka tiadalah mereka duka cita, tiadalah mereka keluh kesah. Inilah dikatakan para wali. Nak usaha benda ni, kita usahalah sama-sama. Belajar sama-sama kan. Mujahadah sama-sama. Mengingati sama-sama. Ambillah kebaikan sama-sama. 248. Korang ni tak kerja. Ramai sangat pula pergi ni. Tak kerja, Ustaz. Ustaz, on the way to kerja. On the way. Okay. Okay. Kita baca kitab War. War ada ke? Ada Ustaz, ada Ustaz. Dua. Okay, muka surat 41 ya. 41 perenggan kedua dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Majah. Ibnu Majah daripada Abi Umamah dan telah mengeluarkan, meriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dia mengambil perkataan asalnya daripada Abi Umamah dengan katanya tiada memberi faedah oleh orang yang mukmin. Rasulullah kata ni hadis ni. Kemudian daripada takut bagi Allah akan kebajikan baginya daripada isterinya yang soleh.
Maknanya kalau isteri ni soleh, dia kena jaga kebajikan. Lepas tu isterinya derhaka, tidak wajib bagi dia nafkah. Tu kita akan dengar lain nanti. Maka menyuruh, macam mana isteri soleh ni? Maka menyuruh oleh suami dia akan dia, percaya mengikut perempuan itu akan dia. Dia tak ada bantah. Suami kata jom, jom. Tak jom, tak jom. Dah habis cerita. Suami kata jom, pergi. Tak jadi, tak jadi. Dah. Tak ada muka masam. Janji nak pergi, tiba-tiba suami ada hal, ada kerja nak buat. Ada kerja pula. Bos panggil kerja. Bos tak pernah panggil kerja Sabtu. Bos panggil kerja Sabtu pula. Ni dah janji ni. Dah janji nak pergi Sungai Congkak. Dah janji nak balik Melaka ni. Bos pula ada panggil, ada penting lah, minta maaf lah. Ini minta kerja kan, tapi kau kena datang juga lah. Tak tolong lah dia tu. Janji nak balik Melaka. Bos panggil suami kerja. Dia tak akan tunjuk muncung sedepa. Kenapa? Dia faham. Apa aku nak marah? Ni tak kerja Allah. Adalah hikmah dan kebaikannya yang aku tak nampak. Betul tak? Ada takdir yang nanti mungkin tak baik. Yang kita tak tahu. Mungkin balik ni accident ke? Mungkin balik ni kerja rosak tengah jalan ke? Mungkin balik ni pencuri masuk rumah ke? Mungkin balik ni kena bawa penyakit ke? Macam-macam ke? Mungkin balik ni balik demam ke? Tapi Allah sayang dia. Allah dah tulis benda tu sejak azali. Allah dah tulis, Allah dah takdirkan, dan dia adalah takdir yang jenis yang boleh diubah. Allah halangkan dia pergi, jangan pergi, aku nak ubah benda kebaikan, kau duduk rumah, suami kau kerja. Tak adalah muncul terdepa. Betul. Hakikatnya pada asbab dia, bos pergi kerja. Pada hakikat dia, Allah tak bagi dia pergi. Sama macam suami dia. Jangan mengeluh. Buat je lah. Kenapa buat? Mungkin dulu kau banyak ponting kerja. Mungkin bukan kerja sekarang, kerja pejabat dulu. Kau banyak ponting kerja. Dan kau ambil duit tu, gaji tu sumbernya tak jelas. Ponting, mengulau. Time kerja boleh shopping baju anak. Boleh bawa bini ke shopping time kerja ni. Kadang-kadang office dekat atas, bawah shopping komplek. Pukul 2.30 kau shopping komplek lagi ni. Tak cari apa tak tahu. 2.30 tengah makan ke ni? Padahal 1 sampai 2 boleh makan. 2.30 makan lagi. Jadi, gaji yang tu tak lepas tu. Gaji tu gaji curi. Curi tulang. Gaji haram. Jadi bila dia dah belajar agama, dia dah pencin ke, dia dah apa ke, atau dia masih kerja lagi, Allah sayang dia. Allah bagi dia kerja lebih, yang majikan tak bagi gaji. Macam kerja Sabtu katanya. Untuk apa Untuk cover balik dulu kau curi tulang banyak sangat. Mungkin? Mungkin tak? Mungkin juga macam tu. Saya dulu memang kadang-kadang kena kerja malam-malam tau. Saya selalu pujuk hati saya dengan perkataan tu lah. Kadang pening tak kena kerja malam-malam ni. Tapi nak pujuk hati ni rasa-rasa tak apalah. Dulu agaknya aku dah terlelap ke, ada mula-mula ke. Jadi macam gantilah. Ganti hikmat ni supaya nanti ke akhirat nanti tak kena siksa dengan Allah. Tak dituntut oleh majikan. Kadang fikir gitulah. Kami dulu kalau exact level ke atas, mana ada overtime. Overtime ni technician ke bawah je. Jadi kalau balik malam ke, kerja malam ke, apa yang luar waktu pejabat ke, tak boleh kena overtime. Tanggung lah. Political allowance ke apa benda ke pun ada. Kat swasta ni tak ada.
Tak ada overtime. Jadi pukul 2 orang telefon. Kata lab putus. Ada masalah dokumen. Pukul 2 buat report sebab bos dah mengamuk. Bos kata, pukul 8 aku nak tengok report di meja. Pukul 2, 3 buat. Yang buat orang lain. Tapi saya kena bagi data. Saya kena tolong juga. Yang buat orang Temelloh. Dulu pernah satellite station kita putus dekat Eastern. Satellite station kita putus menyebabkan NTV7 tak ada siaran. Pukul 8 sampai 10 malam. Oh, kecoh dia lain macam. NTV7 pula dia punya big boss tu kawan baik dengan big boss kami. Lagi mampu lah budak-budak. Saya lah antara orang yang bos tu terlibat untuk sediakan report ni. Tengah ajar kat surau, berdering orang ni telefon. Dia kata, kenapa ramai telefon aku? Asal agak dah, ni misalnya kes besar ni. Rupanya betul. Sebab saya yang menyaksikan dia orang tutup link tu. Yang paling best saya yang bagi arahan. Dia orang tak nak bagi maklumat, dia bagi arahan yang ikut maklumat dia orang. Maka saya kena marah. Jadi kita ingat begitulah. Kita ingat dia adalah pengganti lah. Pengganti. Jadi sama juga macam kalau pasangan kita dia cakap sesuatu yang kecilkan hati kita. Secara positifnya, kita kena fikir, dulu aku pernah kecilkan hati orang. Jadi orang kata karma ni. Maknanya karma. Maknanya dibalas di kita ni atas dunia lagi. Tanda kasih yang Allah pada kita supaya kita tidak dibalas di akhirat. Akhirat balasan lagi dahsyat. Tak boleh bayang lah. Akhirat ni balasan dia neraka je. Dia tak ada denda, pukul dekat tangan, pukul dekat punggung, tak ada. Tak ada denda tu. Denda dia hanyalah penderitaan yang tak dapat kita tahan lah. Sebagai makhluk ni tidak dapat tahan. Tapi Allah tak seksa manusia tu dekat akhirat, dia cubit kat dunia. Dia cubit dia. Dia datang ke orang sakit hati kita. Supaya kita rasa, dulu kita sakit hati orang. Sekarang orang sakit hati kita. Jadi, terimalah sebagai, itu nama dia, kafarah. Kafarah. Sama juga macam suami isteri ni. Ada proses kafarah yang berlaku pada suami. Ada proses kafarah yang berlaku pada isteri. Jadi, kalau kita lihat cara positif lah, bukan kata dengan cara positif, mungkin hati kita ni tak teruk sangat dia punya menggelabah. Saya pagi ni saya tak pakai kamera, saya pakai kamera laptop sebab dia punya USB ni saya tengah buat benda lain. Saya tengah copy pendrive sebab nak post ni. Petang ni ke besok nak post. Buku dah ada. Orang minta kan. Ada 24 nama. Saya nak post. Okey. Nescaya menyuruh oleh suami dia, akan isteri lagi. Nescaya mengikut perempuan itu akan dia. Jangan cakap banyak, ikut je. Dekat situ ada rahmat Allah. Dekat situ ada redha Allah. Dekat situ ada kasih sayang Allah. Dekat situ ada keampunan Allah. Dekat situ ada syurga Allah. Ikut je. Jadi pergi lah, tak apa. Jadi pergi, tak apa. Mula suami kata, okey kita pergi sama. Lalu suami kata, pergi dengan anak lah. Tak apa. Not a problem to us. Kenapa? Walaupun cara dengar dia, suami kata tak nak pergi, tapi orang mukmin itu, dia melihat one step further. Tahu one step further tak? Dia tengok pokok durian, buah lebat, mata dia nampak durian, hati dia nampak Tuhan, nampak Allah. Hebatnya kau membuahkan benda ni, dan buah ni harga mahal, kau menumbuhkan buah ni. Macam mana dia bertanah yang sama, ada pokok keluar mangga, ada pokok keluar durian. Kadang-kadang sebelah-sebelah je. Tanah yang sama. Tanah yang sama. Dan macam mana daripada pokok macam ni, rumah saya ni pokok nangka ni, Allah, buah banyaknya. Saya tak selarat nak jaga dah. Kadang dia jatuh-jatuh berlepik je. Kadang ada kawan-kawan jiran orang Malaysia ni datang.
ambil buat sayur, nangka muda saya bagi je. Buah dia lebat lah pokok ni. Dan kadang-kadang kita nampak bila kita nak misi rumput, nampak bawah pokok mangga ni ada anak-anak pokok mangga. Mana dia tumbuh anak-anak ni daripada ibu pokok mangga ni, anak-anak tumbuh mangga ni. Jadi orang-orang yang beriman ni, dia melihat one step further. Tahu? Dia melihat Allah menumbuhkan. Tu. Dia melihat Allah menumbuhkan. Bisa lihat pokok lagi dah. Dia lihat pencipta pokok. Kenapa? Hati dia ingat Allah je. Suami dah janji dah. Macam ni. Tak jadi. Kena kerja ke, kena apa ke, tak sihat ke, apa ke. Dia tak cakap apa. Kenapa? Dia tak lihat suami dia. Dia lihat one step further. Apa maksud further? Qadar Allah. Qadar Allah tentukan. Siapa tentukan? Allah. Kenapa? Hati dia selalu mengenang, melihat, merasai urusan Allah. Jadi tak ada dia kecewa. Tak ada dia mengamuk. Tak ada dia kata, bang, lembu pegang pada tali, manusia pegang pada janji. Dia samakan lelaki dengan lembu. Dia tak ada buat gitu. Kenapa? Dia lihat one step further. Lihat dengan mata itu adalah suami. Nampak suami, lihat dengan mata kita lah. Tapi lihat one step further dengan apa? Perintah Allah. Perintah Allah. Dia lihat one step further tu dengan alat apa? Hati. Mata hati. Mata hati. Tahu? Dia lihat suami dia tak jadi pergi tu dengan mata dia. Tapi dia lihat yang benda ni adalah dia telah ditakdirkan, ada kebaikannya yang pasti sebab Allah itu tidak zalim. Dia lihat dengan mata hati. Kalau orang tu mata hati dia hidup. Kalau mata hati dia buta, memang apa tak nampak. Jadi macam mana nak hidupkan mata hati? Mestilah dibantu oleh apa tu? Akal. Dia kena guna apa? Dia kena guna akal. Itu dalam kepala dia. Dan dia guna 5 deria tu untuk menghidupkan 6 sense. Deria yang ke-6. Itulah hati. Ulama kata yang hidupkan dia 5 deria ni. Yang menghidupkan mata hati ni. Apa? Mata ni melihat dengan memikir. Telinga ni mendengar dengan memikir. Atau akal lu, fungsi akal lu. Jadi kena bagi input dekat akal ni dengan cara melihat pada ilmu, belajar kitab, mendengar pada ilmu, bertanya pada ilmu, kau tak faham. Nak tanya ni pada ilmu. Jadi diri rasa, bila pegang ni kita rasa. Kalau benda kasar, rasa kasar, benda lembut, rasa lembut. Macam mana pula tangan ni boleh nilai ni kasar ni lembut? Ada akal ni yang beritahu. Ada diri rasa, ada diri lihat, ada diri dengar, ada diri bau. Dan di sini dia memberi akal untuk berfikir. Dan akal inilah akan membuka mata hati. Faham tak prosedur ni? Pernah tak belajar prosedur ni? Pernah tahu tak ada mata hati ni dia memerlukan bantuan 5 deria untuk buka? Untuk hidup. Abang dia nak tanya ke? Abang dia imam? Sebab itulah dia katakan berhati-hati di jalan raya. Tidak dikatakan bermata-mata di jalan raya. Ya, betul bang. Sebab tu kalau kita faham dia punya prosedur ni kan, kita akan melalui prosedur ni dengan lebih tenang lah. Sedih tapi hikmah. Yang melihat hikmah tu hati. Yang melihat yang tersurat itu adalah mata. Tapi melihat yang tersirat tu adalah tu nama mata hati tu. Rupanya hati ni ada mata. So kalau kita tak faham ni, tu yang jadi macam-macam. Tu jadi macam-macam, kita tak faham. Kita nak marah suami tak jadi pergi, kita nak marah isteri tak jadi pergi. Kita marah siapa? Ini bukan kita marah suami.
Kita marah takdir yang terjadi pada suami tu. Dia tak jadi pergi kot kita. Allah takdirkan gitu. Dia tak jadi bawa kita. Allah takdirkan gitu. Jadi yang sebenarnya hakikatnya kita marah takdir. Takdir ni milik apa? Takdir ni milik Allah. Jadi kita nak marah Allah. Layak ke kita nak marah Allah? Layak ke? Kita boleh komplain. Ya Allah, kenapa ni kau buat macam ni kat aku? Buatlah macam ni. Kenapa kita nak arah Allah? Aku nak macam ni. Kenapa kau buat aku macam ni? Boleh ke jalan itu dengan Allah? Akal pun kata tak boleh. Tak payah baca Al-Quran, tak payah baca hadis lah. Tak masuk akal. Akal kata tak logik kau cakap dengan Allah itu. Sebenarnya itu yang kita cakap. Kalau kata tak ada, aku marah suami aku tak cakap Allah, aku marah suami aku. Dia janji dengan aku. Tiba dia ada kerja pula nak buat. Tiba dia tak jadi pula nak pergi. Tiba dia kata tak ada mood nak pergi. Tiba dia kata malas nak pergi. Tiba dia kata pergi tempat lain lah. Aku dah nak pergi Bentong ni, nak makan durian. Dah geram ni dengan negeri. Tiba dia tak nak tinggal Bentong. Dia pergi Temelung makan ikan patin. Dah muka muncung sedepa dah macam ikan patin dah makan ikan patin. Macam mulut macam ikan patin, makan ikan patin. Geram aja. Makan durian dia makan ikan patin. Geram, ikan patin murah je. Seketul RM8. Durian. Ni cakap ni, hati cakap. Hati bukan nak lihat. Bukan nak kata takdir. Tapi hati dia menyumpah-nyumpah. Dekut ni lelaki aku ni. Mulut dah macam ikan patin dah marah. Muncung, lebih panjang dari ikan patin. Contoh lah, tapi saya cakap bukan perempuan sini tau. Saya cakap ni, betul, perempuan sini saya tahu. Ni semua solehah ni. Afrika. Bukan Afrika, planet lain. It's come from another planet. Bukan orang bumi. Orang bumi semua baik-baik. Punca dia sebab hati itu tidak melihat akan takdir. Yang takdir ni dia tak boleh nampak dengan mata zahir, tetapi yang melihat dengan mata hati. Kalau boleh fikir macam ni lah, dalam semua keadaan, tak ada siapa yang kita akan sakit hati. InsyaAllah Ustaz. Saya bukan cakap semua orang lah. Saya pun cakap kat diri saya juga. Kadang aku geram juga ni. Geram juga dengan orang lain, bukan geram dengan rumah dah. Geram juga kan tengah ngajar orang tanya macam-macam pelik-pelik, hati kena geram juga. Tapi fikir kadang orang WhatsApp banyak kali kata kan, orang dah cakap banyak kali baca surah Nabi Azim sunat. Ada lagi yang tanya pakai WhatsApp. Kan cakap banyak kali sunat ayat A. Kan cakap banyak kali kunut ni sunat. Kan cakap banyak kali sujud sahwi ni sunat. Sunat nama sunat. Ni kalau tak buat tak apalah. Ada. Tu yang lepas ni kalau tanya lagi aku nak ambil gambar stapler, aku nak balas dengan stapler. Gambar stapler mana stapler tu buat? Bahaya Ustaz. Bagi stapler hak besar punya tu. Ni. Malah anak aku pinjam, dia tak beritahu, aku dah ikat kat tali dah. Malah kena kembuk. Semalam pukul 1 pagi, tu turut je stapler. Itu kecil yang tu Ustaz, ada stapler yang besar lagi. Ada? Ada. Itu bukan stapler mulut kat tu, itu boleh stapler kepala tadi. Lepas ni siapa tanya, Ustaz sujud sahwi kalau buat sah kat semayang, aku ambil gambar ni. Takat dah banyak kali, bertahun-tahun belajar sini dah bertahun, takkan tak tahu. Betul tak? Dia tak faham Ustaz. Basic jangan tanya lagi. Mungkin rasa was-was Ustaz. Takkan tak tahu sujud sahwi sunat. Ini orang belajar langsung yang tak tahu. Kalau orang dah belajar macam ni sehari 3 kelas, 4 kelas, 5 kelas patutnya dia dah ada asas yang baik. Dah wali dah tu Ustaz. Bukan wali lah, dia macam kuali sikit lah. Tapi dia ada asas yang baik, betul tak? Ada asas yang baik. Lepas tu saya kata belajar dengan istiqamah. Lepas tu kalau kita memahami kan, cuba
memujuk hati supaya tidak berkelahi dengan takdir. Maknanya berdamai dengan takdir lah. Bila kita berdamai dengan takdir, tak kita ajak berkelahi dengan takdir ni, dan sebenarnya kita tak boleh berkelahi pun. Kita akan kalah. Better kita diam lah. Dan terimalah ada dia sebagai kebaikan. Dulu Tuan Guru Haji Ridaudin, Tuan Guru Ahmad Ridaudin ni, dia kata apa kan? Dia kata, orang yang layak dipanggil Tuan Guru ni, kerana dia pun tak senang panggil Tuan Guru. Dia mesti boleh baca semua jenis kitab. Tolong jangan panggil saya Tuan Guru. You have called a wrong person. Saya bukan guru. Dia mesti boleh baca kitab Arab. Dia boleh baca kitab mantik. Dia boleh baca kitab balaghah. Dia boleh baca kitab nahwu. Dia boleh baca kitab Arab. Tauhid. Dia boleh baca kitab. Apa saya tafsir kitab-kitab tu dia boleh baca. Dan dia boleh ajar. Itu baru nama Tuan Guru dia kata. Dan dia sendiri pun kadang-kadang dia tak rasa diri Tuan Guru. Jangan panggil saya Tuan Guru. Saya bukan Tuan Guru. Jangan salah orang tau. Cuma saya kongsi-kongsi apa saya tahu je. Dia kata apa kalau orang itu selalu sakit hati lah. Sakit hati dengan suami, sakit hati dengan isteri, sakit hati dengan anak, sakit hati dengan bos, sakit hati dengan gaji, sakit hati dengan mak mentua, sakit hati dengan mak, sakit hati dengan bapak, sakit hati dengan kadang-kadang dengan kucing pun sakit hati. Guru kata, kalau kita selalu sakit hati, itu tanda hati kita sakit. Nampak tak kata-kata guru ni dia ada makna yang tersirat. Kalau kita selalu sakit hati, itu tanda hati kita sakit. Dia sendiri cakap bunyi Penang lah, dia orang Penang. Kalau kita selalu sakit hati, itu tanda hati kita sakit. Sakit hati, hati sakit. Nampak tak? Sakit hati, hati sakit. Bawa kereta, traffic light merah. Traffic light boleh marah. Traffic light pun dah marah je kata orang. Traffic light tu bodoh je tu, tak boleh buat apa. Pergi tendang dia pun dia diam je. Betul. Merah, hijau, kuning, merah. Dia dah program lah. 20 saat merah. 20 saat hijau, kuning, merah. Bodoh traffic light dia kata. Kerja kami lagi. Dia kata traffic light bodoh. Bila pula traffic light tu pandai? Motor Grab kat sebelah pun dia marah. Kalau selalu sakit hati, guru kata, itu tanda hati hang sakit. Hati hang kena rawat. Sebab hati yang sakit ni, dia selalu sakit. Dia selalu sakit hati. Moga-moga kita ni selalu senyum lah. Tapi nak merah pun senyum. Bukan mudah nak buat lah sebab dia datang daripada hati. Kenapa? Peraturan yang kita datang merah, kita datang hijau, tapi lihat je ni, cerita lain. Peraturan yang kita buat tak jadi, rancangan yang kita buat tak berjaya, dan banyak juga rancangan yang kita tak buat yang Allah jayakan yang kita tak sedar. Itu adalah takdir dia. Saya dengan Kak Ina, dengan Wadud, dengan Abang Adi, dengan Ajazu, Kak Zu, saya, isteri saya, kami 6 orang, kami pergi Darul Atik. Saya tak telefon pun Ustaz Nizam. Saya tak ada nombor dia pun, saya tak ada. Tapi dalam hati saya berdetik juga, dapat jumpa Ustaz Nizam ni best juga. Nak juga jumpa dia. Saya tak pernah jumpa dia secara secara fizikal kan. Nampak kat YouTube, selalu juga saya dengar kuliah dia bagus. Tapi saya nak jumpa dia fizikal, saya tak pernah. Tapi dalam hati ni cakap juga. Ya Allah, dapat jumpa pun best juga kan. Ada hajat lah. Sebab kita tak nak susahkan dia kan. Tunggu kita. Rezeki Ustaz, rezeki. Rezeki. Itu nama rezeki. Sejuk hati Ustaz nampak muka dia. Kita keluar dari surau je, nampak dia kan. Kita sampai jumpa. Dia nak cakap dengan anak-anak muda lah. Tim IT tu, tim IT tu. Tim yang dia buat TikTok apa semua tu. Tim tu lah yang buat tu. Budak-budak yang 4 orang tu. Sebab saya selalu ikuti dia, jadi saya tak tahu macam rezeki sangat jumpa tu. Betul, saya pun seronok jumpa dia. Nampak dia saya cakap dengan dia, Ustaz, apa khabar? Dia tengok saya, dia macam kenal saya.
Very humble Saya kata ustaz, kami ni ustaz yang peminat kat YouTube ni dah cakap gitu. Nampak dia ni dekat luar dia tak serius tau. Bukan saya, orang lain tu. Dia kata, dia baru pertama jumpa dia boleh melawak kita. Itu pelanduk dua serupa, dia senyum, dia buat tangan gini. Pelanduk dua serupa. Lepas tu kata, ustaz ramai pengikut ustaz kat YouTube. Ni depa punya kerja ni. Dia tunjuk ni budak-budak ni. Humble lah Ustaz, dia humble sangat. Dia humble, dia begitu. Saya pun bila dia mula melawak dengan saya pun buat lawak dengan budak-budak tu. Nanti kalau gambar pakcik kau buat, kau edit sikit janggut bagi hitam. Saya buat lawak gitu je. Pasal ni raikan awak dia. Laki luar, perempuan di dalam ni. Dalam pada tu sampai bawa bini. Saya nak raikan dia. Macam mana dia seronok tengok kita datang. Walaupun dia tak dapat nak bagi kita makan kan. Dia mungkin dia sibuk. Dia pun tak jaga dia datang. Tapi nampak tak Allah mentakdirkan benda tu tanpa kita fikir. Tanpa kita call. Tanpa kita buat appointment. Pum dia datang depan kita. Kejut lah. Tu Hairul Bang. Itulah mudir. Saya tahu saya kata. Saya tak jumpa dia je. Saya tahu dia mudir. Saya tahu nama dia. Ada orang panggil dia Ahmad Nizam. Ada orang panggil Rohizam. Macam orang tua panggil nama dia lah. Bunyi Zam-Zam juga lah. Jadi nampak tak takdir Allah ni di keadaan unpredictable. Betul tak? Yang kadang-kadang tidak memerlukan akal kita untuk merancang. Tapi kita mesti ada minta, ada hajat. Dapat jumpa ustaz ni best ni. Walaupun nak salam pun sebut salah juga kan. Covid ni kan. Tapi tengok muka dia pun cukup lah orang kata lah. Guru-guru ni lah. Dapat tengok muka dia tengok muka kita pun dah cukup lah. Pokoknya nanti kat akhirat nanti kita minta dia panggil nama kita lah. Betul tak? Siapa yang atur sejak azali tu? Siapa yang menakdirkan sejak azali tu? Allah. Dulu Ustaz Al-Azali mudir pondok Saadatul Darain. Saadatul Darain ni kemenangan dua kampung. Tu makna dia. Mesti tanah dah tutup dah pondok ni. Sebab tanah wakaf, Ustaz dah buat pondok. Anak dia minta balik. Jadi Ustaz dah gaduh, Ustaz bagi balik. Ini cerita dia lah. Anak dia minta balik. Dia kata nak buat pentas silat. Dari lalu tak ada pentas silat pun. Tak tahulah. Jadi rumah yang Ustaz dah buat, rumah tu Ustaz buat di sini. Dulu rumah tu kayu. Jadi sebab dah wakaf tanah tu, Ustaz buat dengan agak selesa lah rumah tu, anak dia ramai. Rumah tu pun saya tengok orang yang duduk. Tak tahu lah ada sewa kat orang ke apa, tak tahulah. Sedih dah tengok. Lepas tu Ustaz Al-Azali ni, dia pernah satu hari dia nak buat kenduri. Bukan kenduri lah, dia nak buat makan-makan lah. Dia nak raikan siapa, tak tahulah. Lepas tu dia cakap dengan isteri dia cakap suruh panggil saya lah, jemput saya di Kuala Lumpur. Tapi saya tak terima jemputan ni pun. Tapi saya memang tergerak nak balik kampung, rumah saya. Dan saya ada rasa hati nak, petang tu saya nak pergi pondok. Nak jemput Ustaz Al-Azali lah, tak ada apa hal lah, saja pergilah. Saya pergi. Lepas tu saya sampai je, dia panggil isteri dia. Apa nama isteri dia tu? Kan aku dah cakap tadi. Dia kata, orang-orang sini kau jangan telefon, dia kata. Kau gerak ke hati kau, dia datang lah. Dia kata tu. Saya kata apa cerita Ustaz? Tak ada lah, tadi dia suruh aku telefon. Dia suruh saya telefon. Saya telefon jemput nak bagi makanan ni. Dia kata adalah makanan apa tadi bungkus. Dia nak buat kenduri sikit dia kata. Tapi bukan benda besar lah dia kata, nak jemput orang kawan je. Tapi orang rumah kata telefon. Dia kata tak payah telefon. Kau muncul ada tu. Betul? Betul muncul. Saya datang. Itu yang kalau kita dengar guru-guru yang hebat-hebat kata kan. Kalau kita ni ada pada minat pada ilmu lah. Dan orang-orang yang sama minat pada ilmu, dia ada kontak hati. Gerak hati. Ini guru-guru kata tau. Dia ada kontak hati. Jadi Allah menakdirkan tu, Allah yang takdirkan sebenarnya.
Kan aku dah cakap dia muncul. Dia cakap dengan. Tapi aku terkejut. Apa benda dia cakap ni? Ni mudir pondok Saadatul Darain. Sekarang ni dia ada kat Lubuk Cina lah. Saya pun dah jarang jumpa dia lah. Saya pergi masjid Lubuk Cina. Tanya orang kampung sana. Dia kata dia kadang duduk sini, kadang duduk kat Jeram. Tu saya payah nak jumpa dia lah. Dia berpindah-pindah. Rumah anak dia Kalau kita dapat memahami keadaan tu, cara yang macam tu, moga-moga lah kita boleh pujuk hati kita lah. Dalam apa saja suasana yang tidak seiring dengan kehendak kita. Itu dia kata tu. Jadi perempuan solehah ni dia kata gitu ni apa ni? Dia ikut dia cakap suami dia. Tak payah gaduh-gaduh. Tuan cakap, malah lah. Asyik ikut cakap dia je. Dalam lain perkataan, kalau kita ikut lain perkataan, jadi kita kata apa? Malas lah. Asyik ikut cakap dia je. Sama macam kita kata apa? Malas lah. Asyik nak masuk syurga je. Sama tak? Oi, tak sama. Boleh kita gitu tak? Malah lah, asyik dapat syurga je. Malah lah, asyik dapat pahala je. Gila cakap macam tu. Malah lah, asyik dapat redha Allah je. Tak nak redha Allah. Terkeluar tak daripada mulut kita walaupun kita ni bukan orang perempuan yang solehah? Rasa tak terkeluar mulut kita? Tak. Malah lah, asyik dapat redha Allah je. Tak nak redha lah. Gitu. Seolah-olah gitulah. Hasil daripada perkataan pertama. Malah lah, asyik ikut cakap dia je. Kalau kita translate dari segi istilah dengan memalingkan makna zahir, malaslah asyik masuk syurga je, malaslah nak dapat keampunan Allah je, malaslah burung-burung udara nak berzikir untuk kita sebab kita ikut cakap dia, malaslah tak nak laku. Dia kalau gitulah bahasa dia. Adakah kita nak cakap itu? Wahai orang perempuan. Tak terfikir. Ada Ustaz, tak boleh cakap. Nak cakap gitu kan, cakap gitu. Ada cakap lah. Nak cakap lah. Berani cakap. Tak berani cakap macam tu Ustaz. Tak lalu cakap tau. Tak lalu dia cakap. Sebenarnya lah. Apa nasi tu, Mat? Pandangan kita di apa? Alamak, Ustaz tanya saya nasi ni, saya lemah betul. Saya satu. Pandangan kita diperteguhkan, menjadikan kita tetap pendirian. Apa pandangan kita diperteguhkan? Menyebabkan kita tetap pendirian. Ilmu yang diberi dapat disimpan, kita lupa, ia mengingatkan. Istri cerdik yang solehah. Tak kata mendengar lagu tu. Lagu tu orang nyanyi ramai. Ustaz takut yang tu yang mesti cerdik yang solehah tu. Itu ingatlah. Awal-awal tu tak ingat. Lepas ni jangan cakap dengan orang. Jangan gaduh dengan mak. Penatlah mak asyik nak dengar cakap suami je. Mak dia nasihat. Kau dengar je dekat suami kau. Suami kau kata jangan beli langsir baru. Dah tak payah belilah. Pakailah langsir lama tu. Suami kata tak payah beli langsir baru. Bazir lah. Langsir ni pun elok lagi. Baru teraya tahun lepas tukar. Ini muncung dah macam ikan patin ni. Nak mengadu dengan siapa tak tahu. Mengadu dengan mak. Mak tengok ni mak. Dia ambil handphone dia tunjuk. Mak tengok. Ada ke patut Abang Leman kata langsir ni elok lagi. Dia tunjuk sini. Ni langsir ni. Patut ke mak? Patut video call ni. Patut ke mak? Ini video call kat sini. Handphone kat sini. Muncung dah sampai sini ni. Patut ke mak? Dia kata langsir ni elok lagi. Mak tengok sini. Dalam mak jawab kata, aku tengok elok lagi. Dah tidak mendapat sokongan moral. Mak belajar muhimah tu. Mak dia belajar muhimah online. Dia ngadu kat Facebook lagi teruk Ustaz. Oh, ngadu kat Facebook yang lagi dahsyat. Jangan. Mak ni belajar muhimah.
Mak dia ada nama dalam ni. Anak dia tak ada. Mak dia kata, macam inilah dia kata. Engkau buka Muhimah, muka surat berapa Aku dah. Apa mah? Apa mah? Buka mah apa? Apa mah? Macam mah? Apa mah? Kepala otak kau macam mah. Muhimah. Mak dia kata. Kepala otak. Dia kena kepala otak pula dengan mak. Kau buka Muhimah, kau tengok. Perempuan yang ikut cakap suami dia ni, burung di udara doakan gampunan. Ikan di laut doakan gampunan. Allah redha dekat dia. Sekarang ni kau nak pilih apa? Kau nak pilih langsi ke? Kau nak pilih redha Allah? Mak dia kata. Ini yang malas tanya mak ni. Mak tak pernah sokong anak mak. Wah, jangan drama betul. Mak sokong menantu mak buat apa? Ni anak mak tau. Saya keluar dari perut mak. Amboi. Jangan berkasar dengan ibu. Ini drama ni bang. Tak tak je macam tu. Ini drama. Dia cakap ni kisah kehidupan Mak tahu tak, mak yang lahirkan saya. Mak patut sokong saya. Jangan sokong Abang Leman. Abang Leman ni menantu mak. Langsir dah pudau. Apa? Langsir dah pudau. Langsir dah pudau. Pudau celup dia pakai jahit. Bila dah pudau tu menggagau nampak mata. Takkan nak pakai langsir yang sama Ustaz tiap-tiap tahun. Tak ada tiap-tiap tahun kak. Baru tukar tahun lepas. Baru lagi tukar raya tu hari. Ini baru Muharram kan. Contoh ni baru Muharram. Tukar tu Syawal. Syawal tu kaedah. Orang balik haji. Lepas balik haji Muharram. Baru 4 bulan. Dia dah tukar Dah lama lah tu bagi ni Ustaz. Mesti dia bulan bagi. lama. Dia kena cahaya matahari pudau lah Ustaz. Kawan wanita dah keluar bersuara Ustaz. Musim panas kan cepat. Tolong buat. Persatuan wanita langsir dalam menyeram beramai-ramai. Ramai sokong Ustaz dapat pahala. Sampai sekarang nilai kedai lansir tu ramai penyokong dia. Pahala. Dapat pahala Ustaz. Lepas ni Lepas ni nak kena ulang balik kitab Muhimah lah. Sekali katam tak cukup lah. Nak kena ulang balik. Betul Ustaz, betul. Kena sentuh bab lansir ni 2-3 kali. Padahal orang jual lansir tak berkat bankrupt aku tengok. Sekarang ni dia kata apa? Dia kata bila disuruh oleh suami, nescaya mengikut perempuan itu akan dia. Dan jika suami itu memandang akan dia, nescaya suka suami pandang muka dia. Tanda perempuan solehah ni, suami dia pandang, suami suka. Walaupun tak secantik perempuan lain, tapi ada rasa dipandang dengan mata hati ni, dia pandang dia seronok. Dia ada rasa seronok. Dia ada rasa seronok tu. Dia pandang dia seronok. Lepas tu ada pandangan ni. Dan apabila bersumpah atasnya, nescaya memberi kebajikan. Dia cakap tu betul. Dan jika air suami dia daripadanya, nescaya melayani akan dirinya. Okey. Itu satu. Maksudnya kalau suami dia tak ada, dia jaga lebih lagi jaga diri dia. Dia takut nak cakap dengan orang sebab apa. Suami dia tak ada. Takut timbul fitnah. Sekarang ni pintu fitnah ni terbuka dengan besar tau. Dia jaga. Okey. Tengok bawah ni. Dan telah mengeluarkan, alamak 29 dia. Baru cakap 3 perkataan ni, 29 dah. Dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Ali dan Rafi' daripada Abi Sa'id bahawa sesungguhnya maksud apa? Rasulullah kata apa ni? Benar. Tak tipu ni aku cakap ni, Rasulullah kata. Benar ni aku cakap ni. Sungguhnya lelaki apabila memandang ia kepada isteri dia, lelaki pandang pada isteri dia dan memandang pula isteri kepadanya. Suami panggil, Abang Liman panggil Joya. Joya, pandanglah Abang Liman ni. Abang Liman cakap, tak nak. Nasi nak tukar. Tak nak. Amboi. Tak nak pandang. Jangan sambung. Ustaz tu orang gelak Ustaz. Tu orang gelak Ustaz. Tak bagi. Contoh. Drama. Drama.
Bukan Ni. dalam ni kan Ustaz. Abang Liman cakap ni Joya pandang tak? Tak nak. Oh ni macam. Seminggu mengajuknya Ustaz. Kursi ada roda. Pusingnya. Tak nak pandang. Pandanglah kejap. Abang Liman cakap. Tak nak. Lagi pujuk. Tak nak. Ni muncul makin depa ni. Saja gurau-gurau tu Ustaz. Oh gurau-gurau pun. Dalam hati senyum. Tapi tak nak. Dia merajuk tu, nak pujuk-pujuk kan. Kalau nak tu bawa saya pergi Tanah Merah tu lagi bala. Boleh pandang. Tapi bawa saya pergi Tanah Merah. Abang Liman bawa bodoh. Ni boleh rentas negeri. Dia cakap beli telekong je Ustaz, bukan pergi pokong. Joya nak pergi rumah Kak Larina ke? Tak boleh rentas negeri. Kak Larina ajak kita datang rumah. Tapi tak boleh. Kak Ani pun ada sana. Kak Nik pun ada kat Kuala Tapi tak boleh rentas negeri. Lagi muncung. Tak faham ni Abang Liman ni dia kata. Alhamdulillah datanglah Ustaz. Isterinya kepadanya. Dengan syarat isteri kena pandang suami. Sekarang ni siapa belajar suami isteri cepat pandang-pandang cepat. Pandang. Abang Razak pandang rumah. Tak indah pandang Abang Adi. Pandang sekarang. Pandang kat jemu. Tak pandang tak. Tak pandang. Keluar kat pandang. Saya pandang Abang Adi pandang sekarang. Pandang. Saya nak cakap ni. Dah pandang dah? Saya pandang muka Ustaz dalam ni. Tak nak. Ni bini aku tengah pandang aku tengah pandang dia ni. Alam ayah lah. Jangan cakap tak nak. Buruk penuh rupa. Dah tua-tua cakap tak nak. Ini on the phone Ustaz. Kak Ina dah kereta. Abang Adi mana? Abang Adi pergi kerja. Dia ada dengan ni. Nur Razia ada tu juga apa? ni. Dia Saya takut. Dia juga. Ada anak. Saya takut apa? Kak Ina tengah duduk sebelah. Abang Adi duduk sebelah mandu. Maka pandang. Sudah. Ini jalan raya, jangan pandang-pandang. Depan. Dan memandang pula isterinya kepadanya. Tengok Allah ni dia kasih pada kita. Dia suruh kita pandang isteri kita pandang kita. Dan menilik Allah kepada keduanya dengan tilik rahmat. Tilik apa? Allah tilik. Dia dengan lebih dekat. Allah pandang dengan penuh perhatian. Dan pandangan Allah itu dengan memberi rahmat kepada suami dan isteri tadi. Kenapa? Suami pandang isteri pandang suami. Oh, rupanya pandangan kita ni pun jalan mendapat rahmat. Lepas ni pandang pandang rumah turun rumah pandang. Ya, Ustaz. Dia pandang kita pandang dia. Pandang jangan jeling. Jangan jeling tak kira. Jeling tu geram aku. Nasi nak cukup tak nak bertukun. Pandang wo. Pandang wo. Bagi muncung turun. Pandang. Turun muncung dulu. Pandang dengan penuh kasih sayang. Pandang dia. Cakap pada diri kita, ni lah dia perut dia lah lahir anak aku 6 orang. Pandang dengan penuh kesian. Kesian dia layan aku. Penat dia buat begini. Penat dia buat begitu. Ustaz nak tanya boleh Ustaz? Sekejap. Dan isteri pun pandang suami. Dah tua dah suami aku. Dulu dia usaha untuk keluarga kami. Dengan penuh rahmat kasih sayang. Dua-dua dia dapat rahmat. Allah senangnya nak dapat rahmat. Okey. Tak sabar cepat. Saya ada benda nak. Okey. Assalamualaikum. Sorry Ustaz. Cakap tadi tilik rahmat tadi apa Ustaz? Saya terlepas. Tilik ni maknanya diperhati dengan kalau kita tilik benda kan. Kalau kita pandang lain. Kalau saya pandang ni. Saya pandang Jadi kalau saya tilik saya buat apa? Bagi dekat, tengok dengan penuh perhatian. Tengok. Hayati. 64 GB. Saya tengok lah. USB 3.2. Kingston. Saya tengok belakang. Actual available capacity for data storage is less than S-base. Tak benda cakap ni lah. Tak nampak kecil. Made in Bentong. Made in Bentong. Amboi. Kedai haram belakang Bentong. Taman Melati. Dekat rumah Bat ni. Itu nama telik. Allah telik
dia tengok hati kita, dia tengok dosa kita, dia tengok kesalahan kita, dia tengok kesuguhan kita, dia telik dengan rahmat, dengan kasih sayang dia ampunkan. Okey, faham. Terima kasih Ustaz. Kan orang dulu ada pantun kan? Ku telik-telik kayu sakti. Kayu yang banyak memberi erti. Ku telik-telik dalam hati. Bimbang hatiku telah mati. Ada dengar pantun tak? Guru-guru sebut. Ada dengar tak? Tak pernah Ustaz. Pulang Pandan jauh ke tengah. Aku yang cipta. Pulang Pandan jauh ke tengah je. Memang tak pernah aku yang cakap. Betul lah. Ala-ala Nordin Ahmad dia tu. Aku yang cipta baru kejap ni. Kau tak dengar. Telik-telik kayu sakti. Rupanya tiada memberi erti. Ku telik-telik dalam hati. Bimbang hatiku telah mati. Saya cakap ni, bukan kejap saya cakap ni. Kau tak dengar. Okey. Lepas ni kita dapat rahmat Allah ramai-ramai. Tengok bini. Tengok bini. Tengok dengan kasih sayang. Bukan tengok dengan kebencian. Okey. Sekejap. 5 minit. Saya nak cakap pasal sekufu. Ada orang cakap minta tolong cerita pasal sekufu. Sekufu ni, dia selalu dalam kitab nikah kahwin, dia padan. Dan dalam kata Melayu dia kata padan. Padan dari segi latar belakang. Padan dari segi taraf pendidikan. Padan dari segi harta. Padan dari segi latar belakang pendidikan. Padan dari segi cara hidup. Itu nama dia sekufu. Sekufu. Sekufu ni banyak dicakap pada bab wali mujbir. Apa wali mujbir? Wali mujbir ni seorang lelaki dan dia punya anak dara dan dia nak kahwinkan dengan anak dara ni dengan seorang lelaki yang sekufu, maka wajiblah anak dara ni mengikut permintaan bapa dia sebab bapa dia ni wali mujbir. Kenapa? Dia dapat mencari pasangan yang sekufu bagi anak dia. Kalau dia dapat pasangan yang tak sekufu, katakanlah anak dia ni pangkat besar, dia cari pasangan pangkat kecil, tak sekufu. Maka waktu tu tidaklah bertaraf wali mujbir untuk dia menjodohkan anak-anak ni. Jadi kalau kita nak match anak-anak kita, kalau anak-anak kita kata apa, tak apalah abah carilah. Kita kena cari lebih kurang macam taraf dia lah. Bukan kita memadang taraf, tak. Tapi sekufu tu gitu. Okey, doktor tanya. Ustaz, saya nak tanya, sekufu ni amalannya ialah sebelum orang kahwin. Yes. Mencari pasangan yang baru dikatakan sekufu. Sekufu ni kan banyak dari segi harta, dari segi pendidikan, dari segi kasta kononnya. Macam-macam lah. Adakah sekufu ni boleh timbul kemudian? Contohnya suami dengan isteri sama saja. Tapi kemudian katalah isteri dapat harta banyak, boleh jadi berbeza. Kemudian suami misalnya berjaya dapat projek ataupun belajar tinggi. One of them boleh berlaku kemudian. Build up their own career. Okey. Contoh gini kan. Dia ni SPM. Dia kahwin sekufu. Okey. Tiba-tiba perempuan ni pula bintang dia terang. Dia jual barang, produk, apa benda, apa lah, mata level ke apa, tiba dia kaya. Dan meninggalkan suami dia yang hanya level D19 SPM. Yang masih bekerja di jawatan kerajaan. Sedangkan dia menjadi perempuan yang kaya. Kalau ikut, bukan kata tak sekufu, tak. Sekufu ni hanya masa nak dikahwinkan. Jadi bila jadi macam ni, perempuan ni kaya, lelaki ni masih lagi kerani. Dulu kami kadang-kadang opin nyanyi tau. Apa nak jadi, 18 tahun masih kerani. Allah sedih. Sebab tak naik pangkat. Apa nak jadi, kau dulu ada lagu tu kan. Kan ada budak-budak nyanyi kopi tu. 20 tahun tak jadi, elek lagi, apa nak jadi. SM Salim. Lagu SM Salim lah. Isteri dia build up the career. Allah takdirkan isteri dia ni bintang dia cerah dalam berniaga. Bini dia pun kerani juga. Bini dia berhenti kerja dan jadi ahli perniagaan yang berjaya. Waktu itulah dikatakan rumah tangga ini sebenarnya yang lahir daripada waktu kahwin tu sekufu, tapi diuji dengan kejayaan isteri dia. Dan waktu ni lah isteri dia kena pandai bawa diri, kena pandai bawa suami sekali.
Maknanya jangan hina suami dia. Dan suami dia pula sepatutnya tak terasa terhina lah apabila nampak isteri berjaya. Dia tak boleh nyanyi lagu slam. Tak boleh. Terasa diri amat terhina. Tak boleh. Kau dah kaya. Oh, tak boleh nangis tu orang. Tak payah. Itu bini kau. Itu bini kau. Belum kahwin lah Ustaz. Suku boleh belum kahwin. Nak matching tu. Kita dah kahwin ni, kita kena try kekalkan sepupu tu. Walaupun kita dapat duit banyak, kita kaya. Katakanlah tiba-tiba mak kita tiba-tiba ada orang cakap dengan kita. Moyang kita rupanya mata kat luar negara. Tiba-tiba abang kita mimpi, kau jumpalah lawyer ni. Kita adik-beradik, yang perempuan ni adik-beradik jumpa kat lawyer ni. Wah, moyang awak ada tanah di Uzbekistan, Ghostan, negara syaitan, dia kata. Kita dapat perempuan, kita dapat 5 juta. Itu contoh ni. Wah, kita kata perempuan dapat 5 juta. Waktu tu dah diuji akan keserasian dan sepupu ni. Maknanya, bawa lah suami sekali untuk sama merasai rezeki yang diberi ni. Jangan lupa diri kot lah. Betul tak? Sama juga macam benda lain lah. Kadang-kadang suami build up the career, isteri masih dekat situ. Tapi itu kalau suami build up the career, isteri masih dekat situ, tak ada masalah sebab suami dia ketua. Tapi yang jadi masalah bila isteri build up the career dan dia melihat suami dia makin hari makin jauh, makin hari makin tak seiring dengan dia. Ni yang bahaya. Nanti kawan-kawan dia yang sama-sama build up the career ni tanya, orang lelaki tanya, suami kerja apa Suami pun sama ke level-level ni? Tak ada, suami saya dia orang biasa-biasa. Suami saya D19 dan dia pangkat besar. Lepas tu dia tengok pula pasangan lain. Yang suami dia ni pangkat besar, isteri pangkat besar. Dan dia rasa lain macam lah dengan diri dia. Ini sangat bahaya. Sebab tu di rumah tangga kita tetap ikut suami kita. Walaupun suami kita pangkat rendah, dia pejabat. Walaupun benda ni payah nak buat. Tapi demi dapat redha Allah, kita kena ikut. Nafsu memberontak. Aku kaya apa? Tak ada dia aku boleh hidup. Oh, jangan cakap macam ni. Ini percakapan isteri yang derhaka. Memang tak ada dia kau boleh hidup. Tapi tengoklah bagi tak bahagia kalau bercerai. Bahagia ni bukan duit tu tau. Allah bagi kita bahagia. Allah yang bagi. Bukan duit tu. Ramai orang ada duit menderita pun ramai. Tanpa kita tahu. Jadi bila dah jadi macam ni, sepupu ni pada pasangan je. Bila dah jadi macam tu, sebab tu masing-masing kena belajar muhimah. Dunia yang jatuh atas riba ni tak tercalar kita punya keimanan. Tak tercalar kita punya ketaatan. Kenapa? Dunia ni tak ada apa. Alat je untuk kita guna. Alat je. Macam guru katalah, engkau guna pen ke, engkau guna pensel ke, engkau guna apa ke, tulisan kau tak sama. Tak ada orang guna pen mahal, tulisan cantik. Pen murah, pen yang apa, kilometriko tu, tulisan dia tak cantik. Tak. Kalau cantik, tulisan dia. Kenapa? Pen ni alat. Alat ni sepatutnya tidak merubah bentuk tulisan. Tapi sebab salah guna alat, dia mengubah bentuk tulisan dan dia telah menulis cara yang lain daripada apa yang dia faham pada waktu kahwin dulu. Ni jaga-jaga ni. Ramai orang cakap begitu. Suami rasa terhina. Suami mula cakap lah, yelah abang miskin, awak kaya. Kan mula cakap itu kan. Abang Leman ni tidur semenjit, makan semekut. Awak dah jadi orang kaya kan. Moyang awak ada harta kan. Uzbekistan, Ghostan, negara syaitan, dia kata. Yelah, siapalah kita. Suami berubah jadi kaya pun dugaan juga Ustaz. Yelah dugaan. Suami. Sama juga. Isteri rasa terhina juga. Tengok suami dah kaya, dah raya, dah hu, dah ha. Ketawa pun dah ha. Ketawa jalan mulut sini dah ha. Nyamuk. Macam itu kita bila habis kan. Rumah banyak Ustaz. Dia pun suami kaya dah beli rumah banyak. Tawangan. Tak apa. Ya. Siapa terselajin lagi. Sebab tu bila bab agama ni kena sama-sama pergi. Suami isteri kena dengar. Jadi kita ada faham yang sama
dan kita boleh rasa sepupu ni walaupun masing-masing tidak mempunyai nilai simpanan duit yang sama. Tapi yang sepupu ni adalah pada nak kahwin dan kita kena adjust diri kita, build up diri kita biar sepupu ni sama lah. Itu nama serasi. Kak Siti tadi ada kat tangan ni Kak Siti? Dia berada dalam alam kawan. Ni Kak Siti? Ustaz, sekufu tu adakah termasuk kedudukan keluarga? Mungkin masa kerja tu dua-dua berjawatan sama, but isteri tu keluarganya orang yang berada dan orang yang kenamaan, and suami tu keluarganya orang miskin. Adakah itu termasuk sekufu? Ya, sekufu ni termasuk background family. Jadi kita dah kena adjust. Kita kena adjust. Kalau suami ni dia punya duduk kampung kan, kita janganlah pakai glamour masuk kampung. Jangan pakai kasut tinggi, nanti jatuh dalam perigi. Tahu? Suami suami kita pun mungkin level kita, tapi kampung dia, kampung lah, orang kampung kan. Jadi kita datang tu kena pakai macam rupa orang kampung lah. Ni orang Melayu kata masuk kandang, masuk kandang lah. Masuk kebun durian, makan durian. Jangan masuk kebun durian tanya rambutan. Marahlah orang, mana rambutan ni? Durian yang ada pun tak makan. Gitulah. Dan suami juga, tapi suami tak ada masalah. Sebab isteri dia memang golongan orang yang berada dan dia keluarga yang berada. Jadi untuk penyesuaian ni tak ada masalah. Lepas tu Rasulullah ni dia bercakap mengikut akal orang yang dia cakap depan dia. Kalau suami ni balik dekat keluarga, isteri ni balik keluarga suami, kalau suami ni makan masakan kampung, kalau makan, tak makan, tak nak makan, jangan cakap tak apa, jangan cakap, saya tak boleh lah makan pucuk paku ni mak. Legit lah, I gatal lah mak. Jangan cakap gitu, muntah orang dengar ni. I gatal lah mak kalau makan pucuk paku ni. Ni paku-paku ni benda ni. Padahal mak dia susah ambil kat belakang nak masak untuk anak dia. Kita makan je lah, dia diam je makan. Saya makan salad, apa benda tu? Barakuli, apa? Salad lah tu. Saya makan pancake, mak makan lempeng ni, saya lempeng ni. Legit lah mak. Mak mertua dengan geram je menentu aku ni, kena ada je. So, try to balance yourself supaya everybody comfortable dengan kita lah. Walaupun kita tak biasa. Tapi lakonan-lakonan yang menarik yang kita boleh buat ni menghiburkan hati orang menerima kita. Betul tak? Walaupun kita tak biasa kadang, tak biasa makan lempeng. Pelan je lah. Kita biasa makan pagi, makan apa buat makan selalu apa? Pancake apa nama? Pancake. Pancake. Kan lempeng itu pun sebenarnya tukar nama je. Roti canai. Payah benar nak sebut. Tapi bila orang itu boleh bertukar watak, bercakap mengikut akal tanpa menggadaikan prinsip. Ini kita faham Dan akal orang ni begini. Kita ikut cakap cara beginilah. Betul tak? Baru dia boleh faham apa dia cakap. Kalau kita ada satu standard pemikiran yang tinggi, kita cakap cara begitu dengan orang-orang yang awam, orang takkan faham cara kita. Dan kita terlebih cakap pula, dia kata kita belagak, nampak? Jadi sekupu ni bukan dalam rumah tangga je. Sekupu ni kena try to make it everybody available dengan kita dan kita pun available dengan everybody. Tanpa menggadai prinsip kita. Okey. Wajib ke kita nak kahwin dengan seseorang tu, wajib ke kita kena ada sekufu dengan dia? Dia tak wajib. Dia wajib. Dia bila wali itu nak jadi mujbir untuk mengahwinkan anak dia, waktu tu dia wajib mencari yang sekufu. Oh, maknanya wajib bagi wali dia lah, bukan wali. Wajib bagi wali. Tapi kalau perempuan tu sendiri bukan pada match bapak dia, dia mencari siapa nak cari. Cuma panduan dia pada orang yang beragama. Itu je. Dari segi nak milih menantu, maksud saya berbesan pun salah ke kalau kita memilih juga? Tak salah. Sebab daripada pengalaman kita, kehidupan ni, kita tak nak anak kita, mungkin anak kita ni orang yang cara berfikir dia beginilah. Cara berfikir dia A.
Dan kita tahu kalau dia kahwin dengan budak ni keluarga dia cara berfikir dia B. Kalau A, B boleh tahan ke sebelah. Cara berfikir dia Z, jauh sangat. Dan kita tahu, jauh sangat. Jadi kita sebagai bapa boleh nasihat lah. Nak ingat kau dengan dia ni tak berapa match lah. Ustaz, biasanya kalau dalam kes-kes yang memang jelas tidak sekufu, orang tua misalnya ataupun pihak mak dan ayah berdua bakal pengantin ni, dia boleh nasihatkan saja untuk memperingatkan kamu berdua ni mungkin ada perkara yang tidak sekufu. Yes. Jadi bersabar, laluilah, tempuhilah dengan pemikiran yang kita ni tak sekufu. Jadi kita layarilah bahtera bersama-sama dengan peringatan yang begini. Boleh. Dia dan boleh juga gini, kalau perempuan ni nak dikahwinkan oleh wali dia dan dia melihat, dia menilai dengan tak sekufu, jadi perempuan ni boleh cakap dengan ayah dia, saya tak terima. Dia boleh cakap. Dia berhak untuk cakap. Sebab tu kalau ayah ni nak berkata dia wali mujbir, yang dia layak untuk kahwinkan anak dia dengan siapa saja, kat situ mesti disyaratkan menggunakan sekufu. Tapi kalau kita rasa kita dah kahwin dengan dia, baru kita nampak keluarga dia tak sekufu dengan kita, keluarga dia maybe very rich atau orang miskin dan kita ni orang kaya, contoh ni. Itu tak menghalang kita sebenarnya untuk membina satu bahagia. Sebab bahagia ni bukan kita bawa, tapi kita bina. Faham Bahagia ni bukan kita bawa masuk perkahwinan, tapi kita bina dalam perkahwinan. Kita bina, kita sama bina lah. Mungkin keluarga dia kaya, keluarga kita tak kaya. Mungkin dah kahwin baru tahu cara dia berfikir tak sama pula dengan kita. Kita ingat sepahaman. Tapi kita build up whatever yang tak sama ni, kita jangan berbincang perkara yang tak sama. Kadang-kadang dari politik pun tak sama kadang. Jangan cakap benda yang tak sama. Kita cari satu benda yang selalu menemukan kita. Selalu dituju. Cari cakap benda tu. Terima kasih Ustaz sebab saya suka that part you said. Bahagia tu bukan kita bawa tapi kita bina. Itu perkataan tu yang memang dalam kitab kata. Kita bina. Sama-sama kita bina. We build up. Kadang-kadang kita bina roboh. Tak apa, bina balik perlahan-lahan. Dan pastinya kita mohon Allah bantu kita. Betul tak? Allah bantu kita, kita bina. Dalam kita bina tu dia beri kita pahala. Akhirnya kita bahagia sampai tua. Betul tak? Sebab tu ada orang boleh kahwin 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Bukan makna tak ada ujian, ada ujian. Tapi ujian tu dia hadapi sama-sama. Dia sama hadapi. Dia bina sama, dia tepis sama. Dia hadapi dengan cara yang baik, dengan cara yang betul. Dan masing-masing main peranan dia. Ini kau kena ikut cakap aku, kau kena ikut cakap aku. Kau boleh beri pandangan, mungkin beri pandangan. Jadi ikut kitab kata apa, ikut Allah kata apa, Rasulullah kata apa, dia bina kebaikan tu di situ. Jadi kita membina bahagia ni hari-hari patutnya lah. Kalau kita rasa kita jalan dengan dia 2 orang, kita boleh rasa serondong. Jalan 2 orang. Kalau kita rasa kita pandang muka dia, kita rasa happy, pandang muka dia selalu. Banyak cara orang bina bahagia, betul tak? Bukan dengan duit je. Okey. Alamak, 9.20. Dah lah Okey. Ustaz, tanya satu boleh? Ya. Ustaz, kalau seorang suami tu, ni sebab terjadi kat kawan baik saya lah kan. Boleh ke suami dia halang isteri untuk naik macam isteri dia being promoted tapi suami dia macam tak bagilah sebab takut-takut terlalu jauh gap. Boleh? Boleh? Boleh. Okey. Promoted ni dia tanya kan, kau nak tak? Dia betul-betul dia offer lah. In most of the cases dia offer. Dia offer. Kadang-kadang dia offer dan dia offer pindah sekali pada cawangan lain kan. Pada negeri lain kadang-kadang. Jadi kalau suami kata taklah. Itu lebih membahagikan dia lah. Kalau suami kata tak, dia ya juga, besok jadi bapa lah suami mungkin. Itulah saya kata, ni yang tak bagus ni. Benda-benda gini yang dia bergaduh. Bila dia kata tak, walaupun dia rasa dia nak, suami kata tak, dia cakap dengan bos dia, suami saya tak bagilah. Dalam pada tu, bila dia kata dia tak nak sebab suami tak bagi, Allah dah pandang dia dengan rahmat. Yang bercurah. Allah dah sediakan syurga bagi dia. Allah dah maafkan dia. Kenapa? Dia akur dengan suami dia. Ini yang orang tak rasa.
nilai akur pada suami ni Allah pandang dengan rahmat. Ini yang orang tak rasa. Sebab tu dia rasa terkongkong dengar cakap suami dia. Bukan. Allah nak bagi syurga tau. Allah uji kita. Ikut cakap suami kau, aku bagi kau syurga. Allah nak bagi syurga. Taat pada suami ni bukan benda yang sia-sia. Itu yang kita kena faham. Jangan cakap ala ustaz lelaki boleh. Bukan saya cakap. Ini Rasul cakap. Ini Allah yang beriman, betul tak? Bukan kita yang bagi syurga. Allah yang bagi syurga. Tapi ada prosedur yang kita kena ikut. Kadang-kadang walaupun pedih hati. Faham itu je, cukup lah. Asal dia itu je. Malah kita berbangga dapat ikut cakap suami kita. Kita berbangga dapat masak dengan suami kita. Kita very proud. Kenapa? Allah izinkan kita untuk khidmat dekat orang yang boleh dia redha kita masuk syurga. Betul tak? Kalau kita berfikiran begitu, taklah jadi kucak-kacir. Okey, 9.25 lah. Dah. Oh, tomorrow. Ya, Ustaz. Tomorrow tak ada kelas Muhimah. Tak ada kelas. Sebab saya ada kelas pukul 8 sampai 10, lepas tu saya ada urusan. Jadi besok tak ada kelas. Besok ada kelas petang. Petang kita tak baca Muhimah, besok tak ada kelas Muhimah. Petang kita baca Ayuha Walad. Pukul apa Ustaz? Pukul 5 ya Ustaz ya? Sekejap. Besok malam ada apa Bukan. Gini, silap. Besok malam ada dekat Putrajaya. Malam Putrajaya. Besok malam Putrajaya. Besok Hari Selasa Taman Medan. Hari Selasa Kampung Medan. Saya kena pergi sana pukul 8 sampai pukul 10. Lepas tu saya ada hal. Saya ada urusan sikit dengan Jius. Lepas tu tengah hari tak ada kelas. Besok Selasa tengah hari tak ada kelas. Hari ni tengah hari ada kelas. Besok tak ada kelas. Jadi kita jumpa malam lah terus. Hari besok tak ada baca kitab Muhimah. Tak petang tak ada ke? Pukul 5 dengan pukul 6 tu Ayuha Walad kan? Ya. Pukul 5 pukul 6 baca Ayuha Walad. Yang kelas kata pagi Ustaz tu tak ada link Ustaz. Tapi malam tak ada kelas kan? Malam 7.45. Besok malam. Besok malam ada kelas ke? Oh, besok malam. Besok Taman Medan. Pagi. Ustaz masuk list dekat WhatsApp Ustaz. Nanti saya buat. Saya sekali dah bagi jadual hari Senin kan? Ikut hari Senin tu. Nanti tengah hari ke petang saya bagi jadual hari Selasa. Okey, cantik. Nama kitab apa pakai, surah mana hancur, nama kitab apa. Saya bagi. Sekarang ni jadual tak stable lagi sebab ada masjid tak panggil lagi. Ada masjid dah panggil. Ustaz Taman Medan dah panggil Tak panggil. Diorang ada buat announcement tak? Tak ada. Nak kena call Ustaz Iman lah. Ustaz, apa ketua muslimat kata bulan 10, awal bulan 10 baru start. Tak tahulah Ustaz Taliko Ustaz Iman. Ya betul. Tu dah ada pasti. Dekat tu kita punya muslimat punya grup. Tapi dia cakap kat saya minggu depan ni, minggu lepas dia kata minggu depan ni kelas fizikal. Minggu depan bulan 10 lah Ustaz. Nanti tak ada orang Ustaz. Jangan tak ada orang. Orang online lah Ustaz. Kalau tak ada orang tak apalah, kita baca Muhimah. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Dia cakap ni berapa bulan tau? 25 September. Sabtu. Minggu depan kelas secara fizikal Ustaz ya? Ni dia punya WhatsApp ni. Ustaz Iman WhatsApp Ustaz. Kena tanya balik Ustaz. Dia tak umum tak sikit. Belum umum Ustaz. Tapi tak ada umum Ustaz. Kami je tak ada umum. Kejap. 25 September kalau seminggu je 25 hari Sabtu, hari ni baru Isnin baru lagi. Belum tak sampai seminggu lagi. Tahulah, tapi dia dah umum kata fizikal. Kejap. Mari kita cakap dengan dia. Kejap Wah ni macam TV pula boleh call lain. Ustaz minggu depan bulan 10 Ustaz. Minggu ni kalau dia kata minggu depan. Jangan tahu pula. Dia penuntut minta Ustaz call depan-depan live. Dah mula. Biar kita pasti. Kita angkat. The number you have. Okey, kejap. Biar kita pasti betul. Saya pun tak nak datang jauh tau. Dah datang kan tak ada kelas.
Siapa nama Ustaz lagi seorang tu? Ada Ustaz apa? Ustaz Alim. Ustaz Alim ada Ustaz. Sekejap. Ni nama Halim ni nama Halim ni nama benar ni. Ni Ustaz Alim ni. Ustaz Alim Imam ada, Ustaz Alim ni ada macam-macam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ustaz Alim. Ya Ustaz. Besok masih online ke atau besok datang fizikal? Sebab Ustaz Iman ada begitu Ustaz? dia kata dah ada fizikal tapi ramai orang perempuan tak tahu. Ya. Fizikal. Fizikal Ustaz. Fizikal kan? Fizikal. Orang perempuan kata tak tahu. Fizikal. Rasa kita dah kita sebar sekali Ustaz. Kita dalam grup muslimat. Dah sebar belum? Fizikal. Dah sebar belum maklumat? Nanti saya tadi boleh Ustaz, saya tengok balik sebenarnya maklum dalam apa ni dengan ketua dia. Suruh ketua tanya ketua dia, dah sebar ke belum? Ramai orang kata tak tahu. Nanti dah datang tak ada orang. Betul muslimat kata belum tahu lagi, memang tak ada. Dia kata awal belum. Okey. Saya datang besok Waalaikumsalam. Okey. Kita telah biaya menghubungi pihak yang berwajib. Itulah jawapan mereka. Jadi macam berita. Tak boleh buat online ke Ustaz besok? Terima kasih Ustaz. Saya besok bawa laptop ke sana. Saya buat online daripada sana 2 jam. Facebook lah Ustaz, Facebook. Jadi kami boleh ikuti tak? Nak ikut Google boleh, nak ikut Facebook pun boleh. Boleh ikut. Ikut dalam saya bagi link besok. Tajuk apa link. Ustaz? Tajuk apa? Tauhid dengan Misbahul Munir dengan Idaman Peruntut. Tauhid belajar beriman pada Allah, Idaman Peruntut belajar apa dah? Solat kan? Yang sambung tu lagi lah. Ya, sambung hari tu. Sambung tu lagi. Okey. Besok siapa nak pergi pun tak apa. Pergilah ke situ. Popol bawa kereta, lelaki boleh pergi. Lelaki pun ada. Bukan lelaki tak ada. Lelaki tak ramai lah. Lelaki pun ada, perempuan pun ada. Nak pergi lagi bagus. Lepas subuh jalan. Sampai sana pukul 7 pergi minum dulu. Kalau pergi lambat, jam. Jauh. Share location Ustaz, share location. Taman Medan, lagi saya location. Taman Medan banyak kedai minum Ustaz. Banyak kedai minum. Tak nak minum, muntah-muntah minum. Datanglah ke Taman Medan. Ni kau nak minum makcik-makcik pun boleh, no problem. Makcik boleh pergi karipap. Boleh Ustaz, boleh. Nak pergi lagi bagus. Kita pakat-pakat pergi. Betul tak? 2 jam belajar. Sampai lenguh buntut belajar. 2 jam. Tengok Miss Nulisan macam mana. Boleh tengok Miss Nulisan macam mana. Masa tu kat sana tengok orang tua-tua belajar 2 jam. Steady je, tak bangun buang air pun. Nak tengok diorang terror tak terror, habis tengok diorang. Datanglah kenal-kenal dengan Halimah ada, Kak Halimah, Kak Nurilam ada, Kak Azizah ada. Macam-macam ada nama dalam ni 7-8 orang yang ikut online ni. Diorang ada bersana. Datanglah kenal-kenal. Kenalkan diri. Best kan? Okey, siapa nak datang? Diorang welcome. You are most welcome. Datang. Tapi saya juga akan buka Google untuk online. Tapi kau dapat datang lagi best. Datanglah, dekat datang. Kau tak kerja ni, datang. Ajak abang. Bang, jom bang. Kampung Medan. Kau nak ajak aku Medan perang. Abang pula pekat badak. Badak lagi. Cuba Kampung Medan nak pergi mengaji. Okey lah. Best lah kita ngaji. Jom lah kita ngaji. Sambil pergi dalam kereta berpegangan tangan. Amboi. Romantik itu Kak. Ustaz. Ustaz. Ya. Kalau suami tu ajak pergi ceramah tak apa. Nanti kalau ajak pergi beli langsir dia tak nak ikut. Nilai, pergi nilai. Langsir pergi nilai. Dia kata nilai tutup PKP tu. Tak apa. Okey. Cukup lah. InsyaAllah nanti jumpa pukul 12.45. Maritim. Maritim. Okey. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Geng-geng Kampung Medan, Ustaz cakap dalam WhatsApp grup, Ustaz Halim kata medical, Ustaz Iman kata medical. Sekarang masuk dalam grup. Boleh tak? Nanti apa ketua muslimat? Ketua muslimat pun tak masuk macam mana? Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okay. Terima kasih Ustaz.
Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih dicampur Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey. Assalamualaikum. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.